Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sidang Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini hari Jumaat, yang mana semua kita tahu kita berada, walaupun kita berada di Malaysia ini, lebih kurang jam 5 lebih lepas asar nanti sebelum maghrib, lebih kurang 5:40 lebih di waktu Saudi. Jemaah haji akan wukuf di Padang Arafah bertepatan pada jam 5 lebih 5:30. Alhamdulillah. Dan bolehlah waktu itu kita di Malaysia ini bolehlah kita mengambil kesempatan keberkatan hari Jumaat, yang mana Nabi SAW menyebutkan antara waktu yang sangat mustajab pada hari Jumaat ialah pada selepas asar sebelum maghrib, antara itu, dan bertepatan dengan wukuf di Padang Arafah. Jadi bertepatan itu ada banyak perkara di situ. Kita ambillah peluang untuk bermunajat, untuk kita istighfar, taubat kita, mohonlah apa hajat dalam kehidupan kita, khususnya jangan terlupa tentang nasib kita di akhirat insya-Allah taala. Jadi bersempena dengan Yaumul Arafah, walaupun Arafah wukuf di Padang Arafah di Mekah berlaku untuk para haji, jemaah haji di sana, tetapi kita yang di Malaysia ini sebenarnya kita juga tidak ketinggalan ataupun tidak menjadi satu kerugian. Kita tak pergi tapi pahalanya boleh kita dapat juga, tapi tak samalah. Maka pada waktu yang singkat ini saya nak bincang sedikit tentang wukuf. Kebanyakan kita bila sebut tentang wukuf, hanya kita faham wukuf di Padang Arafah. Itu yang kita faham. Yang mana kita tahu Rasulullah SAW pernah buat haji hanya sekali pada tahun 9 Hijrah. Dan kita tahu peristiwa dia panggil khutbah wada Rasulullah SAW, khutbah yang sangat penting, yang mana rata-rata di kalangan sahabat tak tahu itu merupakan petanda Rasulullah SAW itu akan tidak ada setelah pada itu. Yang mana pesanan-pesanan dalam khutbah wada itu banyak perkara yang sangat penting untuk kita ambil faedah dan manfaatnya. Kalau kita nak tahu lagi, pada hari wukuf Rasulullah SAW pada khutbah wada itu berlaku wukuf pada hari Jumaat. Sebab itu disebutkan sebahagian istilah, walaupun kita tak tahu di mana sumbernya, tapi hanya merupakan istilah sahaja, iaitu disebut sebagai Haji Akbar. Haji Akbar. Kerana wukuf itu berlaku pada hari Jumaat. Maknanya berganda dari sudut fadilat, berganda dari sudut macam-macam, dari sudut pahalanya, daripada mustajab doa. Jadi tuan-tuan jangan kita lepaskanlah, ini peluang mungkin susah kita nak dapat. Cuma kita nak buat satu perbandingan yang ringkas supaya kita rasa kesedaran, kita rasa kita tak nak lepaskan peluang ini kerana dia mungkin datang sekali. Kita bagi satu contoh. Bila masuk bulan Ramadan, kita akan fokus kepada malam Lailatul Qadar. Masjid surau akan sibuk dengan persediaan qiyamul lail, macam-macam lah, 10 malam akhir untuk bangun dan sebagainya.
Cuma bila kita lihat pada hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan malam-malam ganjil, dan Nabi tak sebut spesifik untuk satu malam yang confirm, tak ada. Dan kita tak tahu. Cuma yang kita tahu, rebutlah 10 malam akhir. Tapi tuan-tuan, kalau tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, apabila sebut tentang malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala kata apa? Tanazzalul malaikatu warruh. Maknanya dalam tafsir, ulama kata yang para malaikat akan turun ke dunia, mendoakan orang-orang yang buat baik dan sebagainya. Tapi kalau tuan-tuan tahu, hari Arafah dalam hadis Nabi SAW, saya lupa matan hadisnya, dia panggil apa? Perumpamaan. Dia bukan betul lah, dia perumpamaan. Allah turun ke langit dunia. Kalau malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruh, turun malaikat. Tapi kalau Arafah, malam Arafah ataupun hari Arafah, wukuf itu, Allah turun. Tapi jangan tuan-tuan kata Allah turun, itu makhluk. Jangan. Maksud Allah turun itu, Allah nak katakan bahawa mustajabnya doa. Betapa istimewanya wukuf ini sebenarnya. Tapi ramai kita tak tahu. Sedangkan malam Lailatul Qadar, kita kena cari. Tetapi wukuf tak perlu kita cari. Sudah ditentukan dah. Maknanya tidak ada rahsia lagi dah. Bukan biarlah rahsia, tapi dah rahsia itu dah terbongkar. Tapi kita tak menjadikan hari Arafah itu menjadi satu kesungguhan kita beramal ibadat dan kita buat benda baik. Contoh hari ini, hari Jumaat, kita tak rasa, ialah sebahagian mungkin rasa, kita rasa macam biasa, ini macam hari Jumaat biasa je. Sebab kita tak pergi haji pun. Sedangkan amalan itu kita buat, kita dapat kerana kita mengambil keberkatan pada Yaumul Arafah. Maka berlakulah dalam Yaumul Arafah, apa yang berlaku amalan pada Yaumul Arafah bagi para haji. Mereka wukuf, mereka tak puasa. Nabi suruh kita puasa pada hari ini Tarwiyah, hari esok Arafah. Maka kita yang tak pergi haji, kita berpuasa. Adakah kita tak boleh wukuf? Jawapannya salah lah. Kita boleh wukuf. Sebenarnya tuan-tuan, kita jadi pelik Kenapa bila mana wukuf di padang Arafah, kita dianjurkan oleh para haji adalah wukuf. Mana duduk kan? Tak dicakap yalah dengar khutbah dan sebagainya lah. Tak dicakap secara spesifik. Bila wukuf, solat ke, sedekah ke, tak ada. Wukuf. Wukuf ni apa maknanya? Wukuf ini maknanya adalah berhenti. Maka sebab itu ada ulama memberi satu istilah. Bila sebut berhenti, wukuf ini disebut, dikaitkan dengan wukuful qalbi. Wukuf qalbi. Berhentinya hati kita ingat hanya Allah semata-mata. Maknanya para haji, kalau kita bayang tuan-tuan di Jabal Rahmah tu kan, seluas itu semua maksud, terlalu banyak, terlalu ramai, dan masing-masing duduk, yang munajat, yang berdoa, yang menangis minta, sebab di tempat itu adalah tempat yang sangat mustajab. Tapi bila ada ulama mengatakan waktu di padang Arafah yang paling terbaik untuk para haji adalah wukuf qalbi, iaitu terhentinya hatinya ingat hanya Allah saja. Tak boleh diingat pada keluarga, tak boleh ingat pada kerja, tak boleh ingat pada apa-apa dah. Hanya diingat saat seperti dia duduk di padang mahsyar. Ketika itu dia meletakkan diri, ya Allah, apakah nasib aku di akhirat esok, di padang mahsyar esok, di saat begini. Orang yang ramai sama di padang mahsyar esok. Maka disitulah datang timbulnya munajat kepada Allah. Hanya Allah saja, dia tak ada lain. Dia tengok diri dia, dia lihat kepada amalannya, dia lihat kepada apa-apa yang pada diri dia, muhasabah diri dia. Hanya itu saja fokus. Maka sebab itu wukuf qalbi ini, wukuf di padang Arafah hanya para haji. Tetapi wukuf qalbi ataupun amalan wukuf tadi tidak di padang Arafah, kita di Malaysia boleh buat di rumah, boleh buat di masjid, i'tikaf dan sebagainya. Maka kita jangan terlepas pandang. Start pada wukuf ini, petang ini, ataupun nak boleh esok pun boleh, sebab masih lagi ada
ada masa. Tuan-tuan boleh tengok, cek balik semula wukuf di Mekah, kita nak samakan dia waktu tu. Walaupun tidak ada hukum di situ, tapi kita ni berusaha untuk dapatkan mustajab doa. Ada sebahagian kadang-kadang makcik-makcik ni dibuka radio, dibuka TV, ada live daripada Mekah. Maka adalah ada apa ustaz ke siapa ke akan baca khutbah di padang Arafah. Ketika itu kita boleh dengar, dan kita ketika itu kita bawalah diri kita, sama ada kita nak berzikir ke, kita nak buat apa ke. Tapi yang terbaik sebenarnya apa yang dianjurkan ialah kita nak sebut tentang wukuf tadi. Tuan-tuan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang Jumaah sekalian. Baik. Kalau kita lihat pada wukuf, waktu wukuf tu turun ayat Quran. Nabi SAW menyebutkan satu ayat yang kita semua tahu. Apa dia ayat dia? Al-yawma akmaltu lakum. Saya tak nak jelaskan panjang lebar. Tapi ayat ini dicerita tentang apa, tuan-tuan? Tentang hari ini hari yang sempurna bagi kamu, agama kamu. Apa maksudnya? Ibadah haji adalah menyempurnakan keislaman kita. Bagaimana sembahyang, zakat, kita dah buat kan? Syahadah kita dah buat. Haji adalah sempurnanya amalan. Maknanya siapa yang buat haji lengkap semua. Lengkap semua amalan yang 5 rukun Islam tadi. Maka itu membuktikan bahawa haji ini satu amalan yang sangat besar dan hebat dari sudut pengertian dia. Kalau waktu haji itu sangat penting, apatah lagi amalan di dalam itu lagilah penting. Sehingga Nabi kata haji itu wukuf. Haji itu wukuf. Tak ada wukuf, tak adalah haji. Maknanya tuan-tuan, kita boleh pandang balik semula, kita lihat kepada maksud itu. Wukuf ni penting sebenarnya. Wukuf apa? Wukuf hati kita ingat kepada Allah Ta'ala. Maknanya Allah nak kata فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Allah Ta'ala sebut dalam surah Jumaah kan. Maknanya siapa yang buat manasik haji itu kena memperbanyakkan ingat pada Allah. Maknanya kita wukuf hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, ambillah waktu ini, waktu wukuf ataupun Arafah ini, kita boleh buat amal ibadah. Kosongkan waktu kita, jangan buat perkara-perkara yang itu, tinggal sebentar saja. Kemudian kita muhasabah diri kita, zikir kita kena perbanyak, amalan kita kena banyak, sempena hari Jumaat ini. InsyaAllah, saya rasa setakat ini saja dahulu. Walaupun ringkas, mudah-mudahan kita dapat amalkan bersama. Qul bihadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum.